dari sudut epistemologi ialah liberal yang berasal dari bahasa Latin, iaitu liberalis, yang bermaksud kebebasan atau sifat seseorang yang merdeka, atau juga datang daripada perkataan liber yang bermaksud bebas ataupun tidak terikat ataupun tidak dikongkong. Pada zaman pencerahan atau Enlightenment, liberalism membawa maksud positif yang dikenali sebagai ijabiyah, iaitu kebebasan yang diberikan dari sikap prejudis dan taksub serta kebebasan ke arah toleransi. Dari sudut teologi pula, liberal ialah berfikir secara bebas daripada dipengaruhi oleh kepercayaan tradisi. Namun dari sudut Oxford Dictionary 2018, berfikiran secara tradisi perlu segera diubah kerana ia tidak lagi sesuai dengan pemikiran moden masa kini. Dari sudut agama Islam pula, pemikiran yang cuba untuk membebaskan Islam daripada sebarang ikatan yang syarak dengan cara mengolah, mentafsir dan menolak apa sahaja dalil-dalil syarak supaya bersesuaian dengan pemikiran liberalism berdasarkan falsafah barat. Secara umumnya, tiada satu pun definisi yang tepat tentang maksud liberalism kerana maksud liberalism berbeza di setiap tamadun dan maksud liberalism bergantung kepada kefahaman dan kepercayaan seseorang individu atau kumpulan di dalam tamadun. Namun secara umumnya, liberalism boleh didefinisikan sebagai seseorang yang berfahaman ajaran liberal atau seseorang yang berpandangan bebas dan berkefahaman demokrasi dari pelbagai aspek, iaitu dari segi agama, ekonomi, ideologi dan politik. Pada tahun 1980, di bawah kepimpinan Zainal Anwar telah menubuhkan sebuah organisasi bukan kerajaan yang dinamakan Sisters of Islam, SIS. Organisasi Sisters of Islam terdiri daripada sekumpulan wanita profesional. Organisasi itu memperjuangkan hak-hak wanita Muslim yang dipandu oleh gaya hidup feminis barat. Buktinya adalah bahawa kerajaan Terengganu memperlakukan peraturan pada wanita Muslim pada tahun 2000 yang mewajibkan mereka menutup aurat mereka. Namun, organisasi SIS yang yakin bahawa pihak berkuasa tidak boleh memaksa aurat mereka ditutup. Dengan hal yang demikian, walaupun sudah dikenakan proses undang-undang, ia tidak dapat meningkatkan ketakwaan mereka. Bagi mereka, agama bergantung kepada kepercayaan dan kemampuan seseorang. SIS memahami ayat ini dengan cara yang berbeza. Menurut SIS, memakai tudung adalah pilihan, bukan paksaan. SIS memetik ayat ini ketika menentukan hukum memakai tudung, dan ayat ini menjelaskan bahawa bid'ah tidak mempunyai paksaan untuk memasuki Islam. SIS harus menggunakan kaedah amar ma'ruf dan nahi munkar untuk mendorong wanita Islam memakai tudung. Kaedah ini lebih sesuai untuk pertubuhan bukan kerajaan yang mewakili dan memperjuangkan hak wanita Muslim di Malaysia atas nama Islam. Di samping itu, SIS akan mencari ulama yang dapat menyokong pandangan mereka mengenai tudung walaupun pandangan itu hanya minoriti. SIS secara langsung memetik tafsir dan hadis Al-Quran yang berwibawa untuk memahami hukum dalam Al-Quran. Ini kerana para sarjana dalam bidang ini mempunyai kepakaran dalam bahasa Arab dan pelbagai bidang ilmu sehingga mereka dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Dengan menggunakan sarjana yang tidak terlibat dalam bidang kepakaran, ia pasti akan membawa kepada pemahaman yang berbeza dan kesalahfahaman mengenai hukum hakam dalam Islam. David Ricardo merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith dan John Stuart Mill. Ricardo telah memulakan kerjaya profesionalnya sebagai seorang broker dan pelabur. Beliau berhasil mengumpulkan kekayaan peribadinya yang cukup besar. Sebahagian besar merupakan dalam bidang pelaburan, dan setelah bersara, beliau memperoleh kerusi di Parlimen Britania Raya. David Ricardo berpendapat bahawa ekonomi liberal didasarkan pada gagasan di mana jika ekonomi ditinggalkan di tangan pasar, pasaran akan dapat berjalan sendiri berdasarkan mekanisme atau undang-undangnya sendiri. Mekanisme atau undang-undang ini dianggap melekat pada proses pengeluaran dan perdagangan ekonomi. Dia berpendapat bahawa perdagangan bebas adalah aktiviti komersial yang dilakukan secara bebas dari sempadan negara sehingga dapat membawa manfaat kepada individu yang mengambil bahagian.
Ini kerana perdagangan bebas akan memberikan hasil pengkhususan yang dapat meningkatkan kecekapan dan meningkatkan produktiviti. Mengetahui tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh dalam ideologi liberalisme di atas, kita sudah tahu bahawa pemikiran ini sudah lama wujud. Tanpa menyedarinya, contoh-contoh liberalisme dapat dijumpai dalam kehidupan seharian kita. Berikut adalah beberapa contoh liberalisme yang sering kita hadapi seperti kebebasan dalam masyarakat, ekonomi yang menyokong perusahaan swasta, kepelbagaian etnik, agama, bangsa dan budaya, dan juga adanya pilihan raya. Di Malaysia, Kasim Ahmad telah dikenapasi sebagai individu yang mempertikaikan hadis. Pertuduhan anti hadis terhadap beliau telah dibuat sejak tahun 1986 oleh Jabatan Mufti di negeri-negeri melalui beberapa fatwa yang telah diwatakan oleh negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, Sabah dan Pahang. Dengan bergesaan supaya umat Islam berpegang kepada Al-Quran semata-mata tanpa melihat kepada hadis, beliau telah diisytiharkan sebagai anti hadis. Dengan tuduhan terhadap beliau tentang anti-hadis, karyanya merupakan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam kerana ia menolak hadis sebagai sumber akidah dan fikrah Islam. Oleh itu, kajian akan dilakukan untuk meneliti pandangannya mengenai Islam yang menurutnya telah menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat Islam di Malaysia. Berdasarkan fakta ini, kajian idea Kasim Ahmad iaitu individu yang menolak hadis, kajian perlu dijalankan untuk meneroka dasar pandangan kaedah menafsir Al-Quran, hujah yang digunakan untuk menolak hadis dan kaitannya dengan masalah ghaibiyat. Habisnya, perjuangan dan pengaruh liberalisme. Pertama, dari segi politik. Liberalisme politik merupakan liberalisme yang mengamalkan di mana seseorang daripada mereka adalah asas kepada undang-undang dan masyarakat. Mereka memperjuangkan hak-hak pribadi tanpa mengira pangkat. Mereka juga memperjuangkan hak kedaulatan undang-undang dan demokrasi. Contohnya kita boleh lihat iaitu Magna Carta yang mengamalkan liberalisme politik yang meletakkan hak-hak pribadi mereka adalah perkara yang lebih tinggi daripada kuasa raja yang ada. Daripada pengaruh liberalisme politik juga telah menyebabkan berlakunya perjanjian sosial di antara rakyat dan kerajaan di mana rakyat berhak untuk merangka sendiri undang-undang mereka di dalam tamadun dan terus bersetuju untuk mematuhi undang-undang tersebut tanpa dipaksa. Kesan daripada liberalisme politik telah menyebabkan kerajaan tidak mempunyai sebarang kuasa kerana selepas pengaruh tersebut telah menyebabkan rakyat adalah orang yang paling berhak untuk merangka sendiri undang-undang mereka di dalam tamadun. Seterusnya, perjuangan dan pengaruh liberalisme dari segi ekonomi. Liberalisme ekonomi merupakan liberalisme klasik atau liberalisme Manchester. Mereka memperjuangkan hak-hak pribadi yang mengagumi harta benda dan kebebasan perjanjian bertulis. Mereka juga memperjuangkan kapitalisme laissez-faire di mana mereka mahu membuat semua peraturan yang dicipta oleh kerajaan di mana ia menghalang mereka daripada berdagang dan bersaing secara bebas. Daripada pengaruh liberalisme ekonomi telah menyebabkan ahli perniagaan menginginkan hanya sedikit atau tiada langsung gangguan daripada kerajaan yang menghalang mereka daripada berdagang dan bersaing secara bebas. Ia juga telah menyebabkan harga barang dan perkhidmatan ditentukan oleh pengguna atau pembeli. Pengaruh liberalisme ekonomi telah dipengaruhi oleh liberalisme Inggeris yang telah merebak pada pertengahan kurun ke-19. Kesan daripada liberalisme ekonomi telah menyebabkan atau terbentuknya pasaran ekonomi secara bebas atau terbuka. Ia juga membolehkan mereka berdagang secara adil dan saksama. Perjuangan dan pengaruh liberalisme yang terakhir iaitu liberalisme sosial. Liberalisme sosial adalah liberalisme yang baru. Ia dimulai oleh negara yang maju pada abad ke-19. Ia memperjuangkan hak kemudahan asas yang baik seperti peluang ekonomi, pelajaran dan perlindungan. Mereka juga memperjuangkan kemudahan seperti perpustakaan, sekolah, muzium dan galeri seni. Daripada pengaruh liberalisme sosial telah menyebabkan mereka menganggap kemudahan tersebut adalah sesuatu yang hak di mana hak tersebut adalah hak yang positif dan hak yang negatif. Kemudahan tersebut perlu disediakan oleh kerajaan dengan menggunakan dana hasil daripada pendapatan syukur.
Kesan daripada pengaduan tersebut, kerajaan perlu menggunakan wang hasil daripada pendapatan cukai untuk menyediakan kemudahan-kemudahan seperti yang diminta. Ia juga akan mengurangkan hasil pendapatan cukai kerana digunakan untuk membiayai kemudahan tersebut. Nama saya Nur Syafiqah binti Ahmad Isni akan membentangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran fahaman liberalisme. Faktor yang pertama ialah disebabkan kewujudan kaum Quranism atau Quranium. Apakah yang dimaksudkan dengan Quranism atau Quranium ini? Untuk pengetahuan semua, kaum ini juga dikenali sebagai jemaah Al-Quran atau lebih umum dikenali sebagai golongan anti-hadis. Kaum ini merupakan sekumpulan individu yang hanya mempercayai isi kandungan Al-Quran dan menolak segala hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka menyebarkan fahaman liberalisme mereka kepada masyarakat melalui dua cara. Yang pertama ialah dengan menggunakan konsep membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran dengan alasan untuk memajukan umat Islam. Mereka beranggapan bahawa terjemahan Al-Quran pada masa ini adalah ketinggalan zaman dan tidak sesuai digunakan pada era ini. Mereka menggunakan kaedah takwilan tersendiri terhadap beberapa ajaran Al-Quran. Sebagai contoh, mereka mendakwa bahawa syurga dan neraka adalah tidak benar, namun hanyalah kesan daripada perasaan gembira dan sedih yang dihadapi oleh seseorang. Golongan ini mengubah maksud Al-Quran dari maknanya yang sebenarnya dengan menggunakan akal dan pandangan peribadi semata-mata. Yang kedua, golongan ini memanipulasi penggunaan kaedah syubhat. Kaedah ini boleh didefinisikan sebagai satu kaedah yang menimbulkan ketidakjelasan dan keraguan masyarakat di dalam sesuatu perkara. Sebagai contoh, kewujudan hadis palsu pada hari ini yang menimbulkan keraguan dalam masyarakat sama ada setengah perkara itu benar atau salah dan halal atau haram. Kesalahan penggunaan hadis-hadis palsu ini boleh membuatkan kita lupa bahawa ayat daripada Al-Quran dan hadis sudah memadai untuk menjawab segala persoalan mengenai Islam. Oleh itu, tidak dapat dinafikan bahawa golongan Quranism ini memegang pegangan yang jauh bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang pada hukum-hukum Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis, manakala golongan anti-hadis ini hanya menyatakan sesuatu perkara berkaitan agama mengikut idea liberalisme mereka. Faktor yang seterusnya ialah faktor daripada pengaruh media. Media bukanlah satu perkara yang baru pada masyarakat pada hari ini. Ia telah menjadi salah satu keperluan dalam menjalani kehidupan seharian. Media terbahagi kepada dua jenis, iaitu media cetak dan media elektronik. Contoh media cetak adalah seperti buku, majalah dan surat khabar. Pada zaman ini, terdapat banyak media cetak yang menjadi medium penyebaran fahaman liberalisme. Antaranya ialah buku terbitan Mustafa Al-Qiyou, iaitu buku Islam Tanpa Keekstreman, berhujang untuk kebebasan Islam. Buku ini terdapat banyak pengubahsuaian mengenai beberapa fakta berkaitan dengan Islam yang berpandukan pendapat beliau tersendiri. Tambahan pula, buku ini turut mengandungi unsur-unsur penghinaan agama Islam. Disebabkan itu, buku ini telah diharamkan di negara-negara Islam kerana isi kandungannya yang menghina dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Selain itu, terdapat juga majalah terbitan Ulib Absar Abdallah pada tahun 2002 di majalah Gatfar. Beliau telah membahaskan tentang persamaan agama Islam dengan agama yang lain dan juga menyatakan bahawa Islam bukanlah agama yang sebenarnya. Cara penulisan beliau yang berpandukan pandangan sendiri telah menghina agama Islam dan boleh menyebabkan berlakunya salah faham di dalam masyarakat. Dari segi media elektronik pula, media ini adalah satu perkara yang tidak asing lagi dalam masyarakat pada hari ini. Antara contoh media elektronik ialah WhatsApp, Facebook, internet dan Twitter. Media ini sering digunakan dalam menjalani kehidupan seharian, tidak kira bekerja, belajar maupun berkomunikasi. Namun, tanpa kita sedari, penggunaannya secara berleluasa menyebabkan beberapa pihak mula mengambil kesempatan untuk menyebarkan fahaman liberalisme mereka. Sebagai contoh, SIS atau dikenali sebagai Sister in Islam telah banyak menyebarkan fahaman mereka melalui platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Segala maklumat mengenai organisasi mereka, aktiviti dan segala terbitan yang menyentuh isu hak wanita dan kontroversi boleh didapati di media sosial ini. Selain itu, terdapat juga berita atau stalan yang dimaknai mengandungi unsur liberalisme. Sebagai contoh, berita dari Muhammad bin Muhammad Zain yang mempromosikan liberalisme dan pluralisme agama dengan memaknai artikel di dalam Malaysia Kini, The Malay Mail Online, Malaysian Insider, Malaysia Today and Free Malaysia Today yang mengikut pandangan mereka sahaja.
Selain itu, terdapat juga Faisal Terani yang memaknai artikel yang bertajuk Tafiz Jalan Pendek ke Syurga di Malaysia Kini dan Chandra Muzaffar dengan artikel Understanding Liberalism dan Religions of Pluralism. Faktor yang terakhir ialah kekurangan ilmu pengetahuan. Ilmu dari segi bahasa ialah mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu perkara. Dari segi istilah pula, ilmu ialah pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan kesemua ciptaannya. Namun, secara umum, ilmu lebih dikenali sebagai suatu bentuk pengetahuan dan kebijaksanaan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematik dengan menggunakan kaedah tertentu untuk menerangkan bidang ilmu. Terdapat banyak kepentingan menuntut ilmu, antaranya ialah untuk membangunkan dan memajukan bangsa dan negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat negara-negara yang maju pada hari ini. Rata-rata rakyat mereka mempunyai IQ yang sangat tinggi dan daya pemikiran kelas pertama. Daya pemikiran yang tinggi dapat membantu masyarakat berfikiran rasional dan tidak mudah terpedaya dengan sebarang bentuk penyebaran fahaman yang salah kerana mereka akan lebih mengetahui untuk membezakan antara kebenaran dan kesalahan. Selain itu, ilmu membantu dalam melaksanakan ibadat dan amalan dengan cara yang betul. Kekurangan ilmu agama menyebabkan kita lebih mudah sesat dan terpengaruh dengan ideologi fahaman liberalisme ini kerana mereka yang menyebarkan fahaman ini dengan mudah boleh memanipulasi ayat-ayat Al-Quran dan fakta-fakta untuk menarik kita ke arah fahaman mereka. Akhir sekali, ilmu juga penting untuk melindungi diri. Hal ini kerana menuntut ilmu dapat menambah lebih banyak pengetahuan tidak kira tentang masa lalu ataupun pengetahuan terkini. Dengan kepelbagaian ilmu, kita dapat melindungi diri daripada tipu daya fahaman mereka dan kita juga dapat menentang segala hujah dan fahaman yang telah diutarakan oleh mereka. Peranan golongan ulama dalam Islam. Asas utama dalam pentafsiran agama ialah asas ilmu yang mendalam, terutama dalam bidang agama dan bidang-bidang berkaitan. Dengan itu, ijtihad bukan monopoli kelompok agama dan bukan juga hak semua individu. Perkara yang menyelewengkan akidah perlu diterapkan kepada masyarakat dan sekiranya para ulama, pemikir Islam dan para profesional Muslim dapat bekerjasama untuk membawa pembaharuan dalam menggerakkan peranan yang lebih baik dalam mendidik dan memberi kefakihan kepada generasi sekarang tentang penularan yang boleh merosakkan akidah yang mungkin dapat dilakukan oleh golongan ulama atau intelektual moden. Apa yang boleh dilakukan ialah dengan cara menerbitkan secara berkala dan konsisten bahan-bahan yang memperkenalkan idea-idea ulama silam dan moden. Selain itu, menganjurkan seminar dan perbincangan ilmu yang serius dalam membahaskan isu-isu penting berkaitan tradisi dan kemodenan dengan cara yang mengharmonikan untuk membantras dari terus dimanipulasi dari dasar syariat agama dan salah faham. Bagi memperbanyakkan majlis-majlis agama dan menggalakkan penyertaan masyarakat, beberapa tindakan pencegahan fahaman ini telah dilaksanakan. Contohnya, pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS pada 2014 hingga 2019 melaksanakan 582 aktiviti melibatkan sesi penjelasan konvensyen, disikan dan siasatan. Pemantauan media sosial dan penerbitan buku berkenaan fahaman ini juga dilaksanakan. Selain itu, institusi pendidikan juga menganjurkan program-program yang agak berkesan membincangkan isu-isu semasa tentang Islam liberal ini. Institusi pengajian Islam di Malaysia bertanggungjawab dalam memupuk dan memberi galakan dan minat kepada pelajar untuk terlibat secara langsung dalam program-program yang dianjurkan seperti seminar, ceramah umum atau bengkel. Hal ini dapat menorakai perkara yang berkaitan isu liberalisme dan dapat memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk berkongsi pendapat atau idea dan dapat meningkatkan tahap kredibiliti pelajar. Memperkuatkan undang-undang dan hukuman. Pada 31 Julai 2014, Selangor mewartakan fatwa pemikiran liberalisme dan pluralisme agama bahawa fahaman ini adalah sesat dan menyeleweng daripada Islam. Dinyatakan bahawa mana-mana bahan terbitan yang berunsur fahaman ini mesti diharamkan dan boleh dirampas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM hendaklah menyekat laman sosial yang berkaitan. Selain itu, pemekasan bidang kuasa penghukuman Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 2016 yang berjaya dibentangkan di Parlimen yang perlu disokong majoriti ahli Parlimen ialah daripada penjara maksimum 3 tahun kepada penjara maksimum 30 tahun.
denda tidak melebihi RM5,000 kepada denda maksimum RM100,000, dan C. sebatan maksimum 6 kali sebatan kepada tidak melebihi 100 kali sebatan. Kerajaan sedang melaksanakan kajian yang lebih teliti disebabkan fahaman liberalisme ini berkembang dari semasa ke semasa. Kerajaan juga mengeluarkan satu takrifan berhubung fahaman liberalisme dalam masa terdekat yang sememangnya perkara ini menyeleweng dan bertentangan dengan agama Islam dan juga ajaran Islam. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai program bagi memastikan fahaman ini tidak berkembang teruk di negara ini. Pemantauan berkala dan tindakan penguatkuasaan di bawah enakmen atau kesalahan jenayah syariah oleh pihak berkuasa negeri sekiranya terdapat unsur-unsur penerbitan, penyiaran dan penyebaran apa-apa buku risalah, filem, video dan lain-lain berhubung fahaman ini.